Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aruf dan ini adalah agenda Awani dan sudah pasti agenda Awani kita berbincangkan pelbagai isu topik secara mendalam. Kita ingin memahami bukan sahaja permasalahan dan cabaran tapi juga kita mencari penyelesaian kepada suatu isu tersebut. Malam ini topik yang sangat menarik, kita bercakap tentang matrikulasi, tetapi kali ini kita bercakap tentang bagaimana untuk membudayakan norma baharu. Ini adalah terpakai kepada segenap aspek dan juga lapisan masyarakat dan juga pelbagai sektor di Malaysia ini dalam kita berdepan dengan penularan pandemik COVID-19. Tapi pada kali ini berkait dengan matrikulasi, ini berkait dengan pelajar-pelajar kita. Saya nak bersama dengan orang kuatnya iaitu pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, Dr. Rosna Riza Abdul Halim. Assalamualaikum Dr. Terima kasih bersama kami pada jam ini. Pertama sekali Dr, kita nak bercakap tentang pembudayaan norma baharu. Ini adalah sesuatu yang kalau sebelum ini kita tidak jangkakan berlaku seperti ini sudah berlaku pada masa ini. Tapi sebelum itu, untuk penonton juga memahami tahap dan juga prestasi matrikulasi pada masa ini. Kita faham diwujudkan sekitar 1998. Betul. Sehingga kini apa prestasinya kalau boleh diceritakan, digambarkan Doktor? Okey, Assalamualaikum Najib. Terima kasih kerana sudi menjemput kami daripada bahagian matrikulasi untuk bersama-sama dalam program pada malam ini. Sedikit tentang matrikulasi, betul kami diwujudkan pada tahun 1999 daripada keputusan Jemaah Menteri, dan tujuan program ini diwujudkan adalah untuk menjadi pembekal utama khusus pada pelajar Bumi Putra untuk sambung belajar ke peringkat universiti awam dan pelajar-pelajar daripada golongan yang lepasan SPM. Jadi untuk maklumat Najib, sejak tahun 1999 kami ada hampir 426,000 pelajar yang telah selesai belajar di program matrikulasi, dan kesemua mereka ini telah berjaya mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda sama ada di universiti awam ataupun di universiti swasta dalam dan luar negara. Jadi ramailah atau alumni kami dalam program matrikulasi ini. Ya, ramai tu kalau buat gathering tu ramai sekali kan. Saya dahulu zaman sekolah tidak ada berkesempatan ataupun tak dapat lagi rezeki pada masa tu, tapi perbezaannya kalau kita bercakap tentang tahun ini amat berbeza. Sejak pengujudan 1999 itu sehingga kini 2020 adalah tahun yang berbeza untuk semua sektor, termasuk matrikulasi sendiri. Pengambilan 2020 ini berbeza kerana kita ada PKP, Melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, dan juga Ogos lepas sudah ada pendaftaran dan kini saya difahamkan pelajar melalui cuti semester dan juga ada yang pulang ke rumah mereka, ada juga yang masih berada di matrikulasi. Betul. Bagaimana keadaannya kalau boleh diceritakan Doktor, pelaksanaan norma baharu bagi proses pendaftaran terlebih dahulu? Okey, terima kasih Najib. Kalau kebiasaannya untuk pelajar mula masuk mendaftar di kolej matrikulasi, mereka ni akan mendaftar secara bersemuka lah, mereka datang ke kolej, dan biasanya kami laksanakan dalam tempoh 1 hari tu semuanya akan turun. Contoh kalau kolej tu ada 2,000 pelajar, mana pendaftaran tu boleh dibuat serentak 2,000 sekali. Sebab kami ada kolej yang besar, saiz dia lebih kurang 78 ekar. Jadi kami ada banyak blok. Jadi bila kita datang serentak tu boleh macam 500 ke sini. Jadi dia tak nampak ramai. Tapi bila berlakunya PKP ni, mana kita perlu menjaga kepada penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi dengan norma baharu ni kami telah membuat sesi yang berbeza lah untuk pendaftaran pada kali ini. So untuk pendaftaran pada 3 Ogos yang lalu, pelajar kami kalau dulu 1 hari, sekarang kami terpaksa panjangkan tempoh pendaftaran tu kepada 5 hari. Jadi 1 hari tu lebih kurang katakanlah 200 orang, 1 jam 50 saja ataupun 100. Ada jadualnya dia. Ada jadual dia. Jadi pelajar-pelajar kami mula sekali mereka kena mendaftar melalui secara atas talian. Masukkan maklumat mereka, register semua dan sebagainya, dan mereka akan diberikan nombor bilik dan juga blok mana mereka akan menginap. Dan juga lepas tu bila mereka datang pada mendaftar secara fizikal tu nanti, mereka hanya perlu ambil kunci dan terus masuk ke bilik. Sebab semua tu dah ada maklumat terlebih awal. Dan untuk kali ini juga kami bersedia lebih awal sebab pendaftaran tu 2 minggu sebelum 3 Ogos. Jadi pelajar-pelajar kami dah tubuhkan macam aplikasi Telegram di mana kami dah kelompokkan mereka mengikut kumpulan praktikum, dan pensyarah tu dah mula memberi jadual pada mereka. Ini persediaan sebab memang berlaku sebenarnya terpaksa dilanjutkan. Jadi perkara-perkara begini berlaku di mana pada 3 Ogos yang lalu Kolej Matrikulasi Sarawak tak boleh pelajar tak boleh masuk masa tu ketika. So mereka terpaksa secara
belajar secara atas talian. Ya. So ada dua situasi lah. Sebab kami ada 15 kolej di seluruh negara, jadi setiap kolej tu dia ada perbezaannya masing-masing. Jadi cabaran nombor baru tu sebenarnya satu yang kita terpaksa tangani secara secara spontan begitu, dan perlu perancangan yang sangat kuat. Jadi untuk itu kami sebenarnya mendapat nasihat yang jitulah daripada Kementerian Kesihatan, daripada MKN, dan di peringkat daerah pun kami dapat bantuan daripada Pusat Kesihatan Daerah, daripada bomba dan juga daripada polis sendiri. Jadi perkara ni kita buat secara bersama. Itu yang orang ramai perlu faham, kerana kadang-kadang kita apabila memanglah ibu bapa ni ada kerisauan mereka dan kerisauan ini valid, betul. Dan tapi di pihak KPM juga usaha ini digerakkan secara bersama. KKM dan juga MKN sendiri ada prosedur dan juga SOP-nya dalam masa yang singkat itu perlu orang kata apa dilaksanakan, dan juga pelaksanaan itu boleh dikatakan smooth, lancar. Lancar. Okey, itu tentang pendaftaran. Aspek seterusnya sudah pastilah ini juga concern ibu bapa juga dan juga orang ramai dan juga pelajar itu sendiri, iaitu tentang proses pengajaran juga pembelajaran PDP itu sendiri bagi program matrikulasi. Dan juga pertama sekali sebelum kita bercakap tentang PDP itu, bagaimana ia dilakukan, dan saya difahamkan juga disebabkan oleh gelombang ketiga COVID ini, mereka yang bercuti semester ini pun lambat akan kembali semula ke kolej. Ya, betul. Jadi sebenarnya mereka ni ada cuti semester pada pertengahan September yang lalu, dan mereka patutnya balik sebelum 20 hari bulan, sebab mereka sepatutnya ada ujian MUAT pada 21 Oktober yang lalu. Namun bila berlaku gelombang ketiga ni, mana kami telah mengadakan satu mesyuarat bersama pengurusan tertinggi dan mendapat keputusan daripada Yang Menteri sendiri supaya kita dapat lanjutkan tarikh masuk semula pelajar ini pada 30 November. Jadi perkara itu semua kena bincang dengan teliti sebab dengan ambil kira aspek peperiksaan. Sebab jadi pelanjutan tempoh masuk bermakna pelanjutan juga tempoh mereka menduduki MUAT. Jadi dijadualkan semula. Jadi untuk itu pelajar sekarang ni dah balik cuti semester tu dan ramai masih lagi di rumah. Jadi memang kami kena perkasakanlah PDP secara atas talian ni. Jadi apa yang kami buat ialah kami ada 3 kaedah lah untuk pembelajaran, iaitu pertama secara kami ada kuliah. Di matrikulasi ada kuliah, ada tutorial dan juga ada amali. Jadi untuk kuliah, jadi pensyarah ni mereka akan merakamlah dia punya rakaman pembelajarannya dan dikongsi bersama pelajar-pelajar. Begitu juga dengan amali. Jadi amali kena juga buat tunjuk cara bagaimana amali itu dibuat dan dirakamkan, dan pelajar akan menonton video tersebut dan mereka akan membuat laporan kepada pensyarah. Sebab pelaporan tu akan dinilai sebagai satu kaedah penilaian. Sebab kami ada beberapa kaedah penilaian, sebab itu penting untuk kita, sebab keputusan akhir mereka itu nanti penting untuk mereka masuk ke universiti. Betul. So aspek ni semua ada penilaiannya. Dan juga bagi pelajar yang tidak ada talian internet, itu yang luar bandar apa semua. Jadi kebetulan pada masa pelajar ni sepatutnya pulang ke kampung pada cuti semester ni, ada sekumpulan pelajar tidak dapat balik ke Sabah. Jadi pelajar-pelajar ni semuanya berada di Kolej Matrikulasi Labuan. So kebanyakannya sebab rumah mereka kawasan zon merah. Zon merah di Sabah. Jadi dan pada ketika itu juga di negeri Sarawak dia ada garis panduan dia sendiri. Jadi ramai pelajar kami yang di Sabah dan Sarawak berada di Kolej Matrikulasi Labuan. Jadi itu ada hikmahnya juga. Jadi di kolej tu dia punya talian internet boleh support pelajar-pelajar, boleh menyokong PDP secara atas talian. Jadi isu pelajar Sabah yang tidak ada talian kami dapat kawal dengan mereka berada di kolej. Mereka tak balik sampai sekarang. Tapi yang di tempat lain tu, jadi apa kami buat, kalau pelajar-pelajar tu tidak ada talian langsung di rumah, mereka dibenarkan kembali ke kolej. Tetapi kita adalah syarat-syaratnya, kriterianya mesti patuh pada SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM. Jadi bagi pelajar yang langsung tidak ada berpeluang, malah nak duduk juga di rumah, pensyarah akan sediakan bahan-bahan pembelajaran dan kita akan menghantar melalui WhatsApp ataupun aplikasi Telegram. Sebab semua pelajar kami ada telefon. Jadi mereka masih dapat juga berhubung, berkomunikasi dengan pensyarah mereka. Jadi
apa yang dinamakan sebagai PDP secara atas talian tu dia banyak kaedah. Mana boleh guna aplikasi Zoom, Skype, mungkin melalui telefon, WhatsApp dan juga Telegram. Ya. Itulah yang kami lakukan. Ya, saya suka sebab penyelesaian itu bukannya satu dan disediakan untuk semua orang kena patuh tak, diikut kesesuaian permasalahan dan juga cabaran pelajar-pelajar itu sendiri. Sudah pastilah apabila kita buat PDP secara dalam talian ini menuntut komitmen pelajar tu. Kalau ada kat rumah ni kadang-kadang isunya adalah pelajar ni mungkin susah lah kat rumah lah kan. Jadi bagaimana komitmen pelajar itu untuk memastikan bahawa mereka mengikuti PDP yang diberikan secara dalam talian ni pada yang dilakukan pada ketika ini? Betul, memang cabaran. Dan pada ketika inilah kami sangat-sangat memerlukan sokongan kuat ibu bapa dan waris ya untuk memastikan anak mereka terus komited untuk meneruskan pembelajaran mereka. Jadi kami untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PDP ni berjalan, maka kami juga mengadakan satu survey lah untuk mendapatkan berapakah sejauh manakah pelaksanaan itu dijalankan. Jadi bukan survey, sebenarnya survey itu ialah dilaksanakan oleh pensyarah itu sendiri. Jadi pensyarah boleh rekod kemasukan pelajar dalam sesi PDP ni dalam Google Meet sebab memang ada rekod data-data tersebut. Jadi apabila kami dapat laporan daripada kolej-kolej, kami dapati bahawa 98% pelajar berupaya mengikuti pelajaran secara atas talian. Jadi mana mereka telah mengikuti semua proses tersebut. Jadi kami juga dapat data yang seperti 3 kaedah tadi. Kalau tutorial kami dapati 95% hingga 99.4% pelajar berupaya mengikuti tutorial mereka. Dan dari segi kuliah pun sama, 93% hingga 98%. Manakala untuk amali, 97% hingga 99%. Jadi maka skor dia agak tinggi. Mungkin orang tanya, yang lain tu macam mana? Yang lain tu kami akan buat cara tadilah, cara manual ataupun kami hantar secara Telegram ataupun WhatsApp kepada pelajar. Dan baiknya PDP atas talian sebab aplikasi yang kita gunakan tu boleh merekodkan kehadiran pelajar. Okay. Itu yang baiknya. Sekalilah senang. Sekali. Jadi nak guna Zoom ke, nak guna Skype ke ataupun Google Meet dan sebagainya, jadi semua tu dapat direkodkan. Jadi pensyarah boleh mengetahui berapa ramai yang hadir dan berapa ramai yang tidak hadir. Jadi kalau yang tak hadir tu apa kita buat? Macam tadilah, makna pensyarah sentiasa akan menghubungi mereka dan memberi bahan-bahan tu melalui telefon ataupun WhatsApp. Jadi cara kami mengagihkan kumpulan pelajar kami ialah satu pensyarah dia ada kumpulan praktikum dia. Okay. Paling banyak saya rasa 20 hingga 30 orang. Berfokus lah. Berfokus satu grup. So macam classroom jugalah. Kan? Kita kat sekolah kan ada satu kelas. Betul. So jadi kaedah tu juga. Jadi memang pensyarah dengan pelajar tu memang mereka rapat, mereka kenal. So jadi dia akan jaga pasukan dia. Dan itu cara kami monitor. Jadi kalau apa-apa pun kaedah kami menyampaikan maklumat, kaedah dengan tim pensyarah tu dengan kumpulan pelajar. Apa kata norma baru ini PDP cara dalam talian ini bukan sahaja melibatkan pelajar dan juga PDP itu sendiri, tapi pensyarah juga perlu bersedia. Tahap kesediaan pensyarah kita. Okay. Baik, tahap kesediaan pensyarah itu penting. Sebenarnya apabila pelajar mendaftar pada 3 Ogos yang lalu, pensyarah-pensyarah kami sebenarnya telah berada di kolej selama sebulan sebelum tu. Jadi pada ketika itu kami telah mengadakan beberapa siri orang kata latihan untuk bagaimana melaksanakan PDP secara dalam talian. Sebenarnya proses tu kami buat tahun ni. Kami panggil matriculation digital wave. Okay. Jadi semua pensyarah kami beri latihan tentang Google Meet, tentang cara nak buat video, Skype dan sebagainya. Kami tak sangka yang kami beri latihan tu pada bulan 2, bulan 3 PKP. Jadi ilmu yang kami beri tu kan kira macam soalan macam kena dengan situasinya. So, jadi bila pensyarah tu balik pada bulan 7, sebulan di kolej, mereka terus menyediakan bahan-bahan pembelajaran tersebut. Sebab kita tahu pada itu dah PKP dan bila pelajar masuk tu kita rasa kita kita boleh buat scenario planning lah bahawa kemungkinan besar memang akan ada PDP secara atas talian ini. So persediaan pensyarah tu memang sangat penting dan mereka pun committed dan mereka bersungguh-sungguh. In fact ada di kalangan pensyarah tu telah memberi komitmen sangat tinggi dengan membeli peralatan
video sendiri, kamera sendiri, dan mereka bersedia dengan green screen mereka sendiri. Wow. Jadi kami rasa Okey. sangat terharu dengan komitmen yang diberikan oleh pensyarah. Kembali semula bersama saya Najib Arif dalam agenda Awani. Kami masih lagi membincangkan tentang norma baharu dalam konteks program matrikulasi itu sendiri. Program ataupun norma baharu itu sudah wujud dan juga caranya ada, tetapi pembudayaannya untuk memastikan bahawa norma baharu itu berterusan. Doktor, bagaimana untuk membudayakan norma baharu ini? Pelajar mematuhi, pensyarah juga mematuhi, ibu bapa juga mematuhi norma baharu ini untuk program matrikulasi, Doktor. Okey. Soalan yang sangat baik, Najib. Sebab bila nak kita budayakan norma baharu ni, dia melibatkan ramai pihak kan. Mana terutama pengurusan di Kolej Matrikulasi sendiri, pensyarah-pensyarahnya, pelajarnya dan pihak-pihak swasta yang berada di kolej itu sendiri. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau untuk pelajar, sebab pelajar yang berada di rumah, mereka mungkin di bawah penilaian ibu bapa masing-masing. Betul. Tapi yang kita bercakap tentang pelajar di kolej. Ada ramai, 3,000 lebih kat kolej sekarang ni. Jadi bila ada di kolej tu, mereka kena sentiasa diingatkan. Ya. Bagaimana nak mematuhi SOP, dan di pihak, contohnya kalau di kafe sendiri pun, kita dah beri penerangan kepada pihak kafe bagaimana keadaan untuk penjarakan sosial. So, semua tu dah disediakan. Dia punya garisan-garisan tu sudah dibuat. Dan bila kadang-kadang kita ni manusia mudah leka, jadi kita perlu beri peringatan. Betul. Sentiasa kepada pelajar tersebut. Jadi pelajar kami di kolej, mereka tak macam di rumah bebas. Mereka bebas di dalam kolej. Jadi mereka tu ramai. Bagaimana mereka nak pastikan mereka tu ada jarak fizikal dan jarak sebagainya. fizikalnya, nak pastikan kebajikan mereka tu terjaga. Betul. Dan kesihatan mental mereka itu penting. Jadi apa yang kita buat ialah kita akan memastikan mereka ni orang kata sentiasa diberikan satu keadaan kehidupan yang selesa lah. Jadi untuk itu dari aspek kesediaan kebajikan mereka, kami buka kafe kami, kami sediakan juga kedai, kami ada koperasi dan sebagainya. Jadi untuk itu pelajar tidak ada masalah untuk keluar. Mereka memang ada dalam kolej. Sebab kita anggap bila mereka dalam kolej, mereka macam satu keluarga dan mereka tu dalam zon yang selamat lah. Jadi untuk fizikal kesihatan mental mereka. So kita adakan berbagai aktiviti koko dan kita banyak memberi mereka peluang supaya mereka boleh beriadah sendirian lah. Kawasan kami luas, mereka boleh jogging dan sebagainya. Dan kita juga ada berbagai aktiviti seperti senam aerobik, ada kolej buat karaoke, sebab mereka rasa seronok. Jadi untuk pembinaan norma baharu tu, ia lebih kepada bagaimana kehidupan kita seharian. Jadi untuk tempoh sehingga sekarang ni, kami dapati bahawa pelajar-pelajar kami sudah biasa dengan cara baru ni. Dan kami juga menyediakan mask. In fact, kami sediakan mask penutup muka kita yang boleh pakai guna semula. So mereka boleh basuh dan sebagainya. Reusable. Jadi untuk itu pelajar kami alhamdulillah berupaya untuk meneruskan budaya yang baru ni, dan juga kami pula di peringkat pengurusan kami akan sentiasa memberi peringatan, dan setiap kali ada garis panduan yang dibuat, kami akan sentiasa update ataupun beri penerangan kepada pengarah-pengarah kolej, dan kita minta mereka sampaikan maklumat melalui Telegram tadi. So setiap kali ada perubahan yang baru, kami akan sentiasa maklumkan di peringkat kolej. Dan melalui Telegram tersebut, sebenarnya ibu bapa boleh tahu sebab anak mereka dapat, dan mereka boleh maklumkan kepada ibu bapa. Jadi kalau ada perubahan tarikh
kemasukan dan sebagainya, semuanya kami akan segera maklumkan kepada mereka. Dengan lebih awal kan Dengan persediaan lebih awal. mereka dan sebagainya. Itu yang paling penting, sebab kalau kita bercakap tentang kelangsungan pembudayaan norma baharu ini, kita bercakap ini kerjasama seperti doktor sebutkan, kerjasama semua pihak. Ibu bapa di rumah mungkin risau kerana hantar anak balik dan sebagainya, tapi mereka perlu faham bahawa ada SOP in place yang telah diwujudkan oleh KPM sendiri, dan ini dibuktikan dengan pelajar-pelajar yang tidak dapat pulang ini kerana rumah mereka berada di zon merah, mereka berada dalam keadaan insyaAllah selamat dalam tersebut dan bukan terkurung. Memang ada semua kemudahan asas, makanan cukup, beriadah boleh dan sebagainya. Ada cara pelaksanaan yang orang kata apa, selamatlah untuk mereka dalam perkara tersebut kan. Mungkin nasihat untuk semua warga kolej matrikulasi sendiri, pelajar dan juga ibu bapa. Kadang-kadang memanglah pelajar ini kita beri arahan dan juga apa yang kita gariskan, garis panduan itu mereka faham. Tapi untuk ibu bapa di luar sana mungkin ada yang kurang faham, ada yang rasa takut. Itu normal untuk ibu bapa pada masa kini kan. Macam apa yang ingin disampaikan kepada mereka semua? Untuk sebagai mengukuhkanlah persepsi ibu bapa kepada kami, saya harap ibu bapa, waris dan juga pelajar sendiri yakin dengan kami. Sebab apa yang kami buat memang kita sentiasa mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak MKN dan KKM. Jadi setiap tindak tanduk ataupun setiap urusan pentadbiran yang kami buat, setiap keputusan macam contohnya nak balik 30 November itu kami buat dengan nasihat daripada pihak berwajib. Jadi kita perlu sentiasa peka dengan apa yang sedang berlaku di peringkat sekarang. Contohnya macam pihak sebelum contohnya katalah KKM sebelum membuat satu tindakan, mereka akan buat satu kajian terlebih dahulu. Jadi untuk kita buat tindakan pun kita akan rujuk pada KKM. Jadi untuk itu saya nak memaklumkanlah pada ibu bapa, waris semua bahawa jangan risau. Setiap tindakan kita akan rujuk dulu pada Kementerian Kesihatan, pada KKM, dan di peringkat kolej pula mereka akan rujuk pada Pusat Kesihatan Daerah. Jadi perkara itu penting sebab di lokaliti kolej tu dia berbeza. Jadi dia akan dapatkan nasihat daripada Pusat Kesihatan Daerah dan kita akan pastikan anak-anak mereka itu terjaga dan kita harap anak-anak di rumah pun akan mengikuti SOP yang sama. Mana tinggallah di rumah, janganlah keluar. Kita ikut arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah KKM sendiri. Yang jauhi tempat yang sesak dan sebagainya. So kalau kita ikut dan patuh kepada SOP yang dikeluarkan, insya-Allah kita dapat bersama-sama membendung dan kita akan boleh balik ke keadaan asal. Itu kerjasama semua pihak lah yang paling penting. Doktor, ini untuk pengetahuan semualah, untuk orang memahami kerana tempoh pengajian itu sudah ditetapkan sebelum ini. Tapi apabila wujud norma baru ini, ada banyak perkara yang kita perlu tunda dan sebagainya. Sebagai contoh macam naik cuti semester ni, nak pulang ke kolej kita tunda sehingga 30 November. Tapi masih lagi bergantung kepada keadaan semasa. Sekiranya keadaan itu masih lagi teruk dan sebagainya, ada kemungkinan itu juga boleh ditolak ke hadapan lagi. Bagaimana ini mungkin untuk orang memahami bahawa KPM berusaha keras untuk memastikan bahawa tempoh itu walaupun dilanjutkan dan sebagainya, ada banyak tugas yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa mereka ini mendapat pendidikan secukupnya sebelum mereka dapat masuk ke IPT yang bersesuaian dan sebagainya. Macam mana ini dilakukan? Tempoh itu jadi semakin panjang. Macam mana untuk susun balik semua perkara ini? Okey, Najib, ini satu perkara yang kami kena rancang sangat teliti. Betul. Jadi sebenarnya pelajar kami akan menduduki MUET pada 8 hingga 19 Disember nanti. Jadi mereka ni akan balik semula ke kolej pada 30 November. So kita doakan sama-sama agar pada tempoh tersebut insya-Allah dapat balik, dan sebab MUET itu penting untuk mereka, antara syarat untuk mereka masuk ke universiti awam. Kemudian mereka juga ada peperiksaan akhir semester 1 yang akan berlangsung pada awal Januari tahun depan, iaitu 4 Januari tahun depan. Jadi tempoh sekarang hingga tempoh kembali itu adalah tempoh sangat kritikal sebab mereka kena selesaikan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah walaupun secara dalam talian. Jadi sebab semua markah ni akan dikumpulkan. Contohnya mereka ada penilaian berterusan, nilainya 40%, dan kita ada juga ujian penilaian untuk semester
kita ada 3 jenis ujian macam ujian kat sekolah lah. Betul. Kan? Itu 20%. Dan yang 40% itu ialah yang ujian akhir, peperiksaan akhir. Jadi kita memohon agar anak-anak kita yang berada di kolej dan juga di rumah ni teruskan komitmen belajar secara dalam talian, sentiasa berhubung dengan pensyarah mereka. Pensyarah mereka akan sentiasa membantu. Kekuatan kami adalah pensyarah sangat membantu. Jadi sebab kita tahu ujian-ujian ini akan membantu mereka untuk memberi markah kepada kriteria kemasukan ke mesti awam kelak. Dan itu baru semester pertama. Semester kedua akan bermula pada hujung bulan Januari. So kita harap bulan tempoh tersebut kita boleh teruskan PDP secara normal dan pelajar dapat memberi tumpuan pula kepada aktiviti KOKO. Sebab aktiviti KOKO kurikulum ni 10%. So kita harap mereka dapat beri tumpuan pada KOKO dan dengan itu maka segala proses pelajaran yang berlaku di program matrikulasi itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih Dr. Rosna Riza Abdul Halim, pengarah bahagian matrikulasi KPM. Kita berbincangkan tentang norma baharu ini untuk segenap aspek, tapi dalam konteks program matrikulasi ini pembudayaannya bukan saja pelaksanaan, untuk membudayakan semua pihak termasuk pelajar ke pensyarah ke pewaris sendiri mematuhi SOP dan segala garis panduan dalam norma baharu ini penting. Ada caranya penyelesaian setiap masalah yang dihadapi. Sebagai contoh dalam program matrikulasi ini, bagaimana persoalan yang timbul sebelum ini untuk PDP dan sebagainya sudah ada dilaksanakan. Caranya seperti Dr. sebutkan tadi, cuma memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan bahawa ini berjaya, terutamanya untuk pensyarah dan pelajar sendiri. Pensyarah itu memberikan komitmen, pelajar juga memberikan komitmen. Itu yang kita harapkan dan kita sudah pasti mendoakan orang kata pemulihan segera keadaan ini supaya ia boleh kembali normal kembali setidaknya untuk pelaksanaan yang untuk PDP dan juga pelaksanaan program matrikulasi yang kita laksanakan seperti sebelum ini. Baik, sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.